Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Jumaat. Terima kasih kerana terus setia dan juga memilih kami di Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Semestinya di saluran berita RTM dan juga di TV1 sehingga pukul 10 pagi. Pagi ini anda bersama saya, Ismail Adan. Dan juga saya, Syahida Arifin. Kami akan bersama dengan anda 2 jam hari ini seperti biasa 8 hingga 10 pagi. Tapi sebelum kita ke topik-topik yang sudah kami susun untuk anda pada pagi ini, jom kita tinjau seketika di laman media sosial berita RTM hari ini. Okey, antara yang diberikan tumpuan pastinya pada petang ini lebih kurang pukul 4 petang pembentangan Rang Undang-Undang Pembekalan atau disebut Belanjawan 2024 oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana dalam perihal Belanjawan 2024 fokus Kementerian Kerja Raya yang mengharapkan semua cadangan yang dikemukakan bagi sektor pembinaan akan dipertimbang di bawah Belanjawan 2024. Dan ini menurut kenyataan menterinya Datuk Seri Alexander Nathalinggi yang memastikan atau mencadangkan peranan sektor tersebut kekal signifikan dalam usaha membangunkan infrastruktur negara dan juga kebanyakan permintaan oleh kementerian itu akan terjawab pada petang ini untuk meningkatkan peruntukan daripada 8.4 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Okey, ini berkenaan dengan Belanjawan 2024. Kita akan bawakan secara langsung pada hari ini dan juga kupasannya bersama dengan pengacara-pengacara kita bawakan pada hari ini. Ada banyak sebenarnya harapan disuarakan oleh kebanyakan kementerian. Jadi sama-sama kita nantikan persoalannya akan terungkai pada petang ini. Selain daripada itu juga, antara perkongsian berita pada pagi ini kita nak bawakan untuk anda adalah berkenaan dengan rekalibrasi tenaga kerja 2.0, di mana lebih 595 juta ringgit levy dikutip oleh Jabatan Imigresen. Dan menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, setakat ini 700,000 pendatang telah mendaftar menerusi pelan rekalibrasi ini yang difahamkan akan berakhir pada hujung tahun ini. Okey, dan untuk sesi sebelumnya 10 Januari lepas, sebenarnya kerajaan telah mengumumkan suatu pelaksanaan semula program RTK 2.0 dalam pewujudan kepada pelan kelonggaran penggajian pekerja asing. Jadi isu berkenaan pekerja asing ini sebenarnya ia memberi impak juga kepada Kementerian Sumber Manusia dan juga bagaimana isu-isu berkenaan sumber manusia dalam konteks pekerja asing. Jadi ia akan dibincangkan, malah akan diteruskan perbincangan lanjut bersama dengan pihak kabinet dan juga kementerian yang terlibat. Dan kita berikan tumpuan juga untuk perkara berkenaan tentang konflik yang sedang berlaku iaitu Israel dan Palestin pada ketika ini, untuk bantuan ataupun seluruh umat Islam dan juga mereka yang memberikan tumpuan pada isu ini. Tabung khas Palestin akan dilancarkan pada hari ini yang membantu umat Islam di negara dan juga di wilayah bergolak itu. Ini dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Kutipan tabung tersebut akan dilancarkan selepas solat Jumaat pada hari ini di semua masjid utama di bawah seliaan JAKIM serta masjid dan surau Jumaat di bawah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib, dan yang akan bermula di masjid-masjid di bawah JAKIM iaitu Masjid Putra, Masjid Negara dan juga Masjid Besi. Maka seluruh umat Islam yang berkesempatan untuk menitipkan sumbangan anda bagi membantu saudara se-Islam yang berada di Palestin dan sedang menghadapi konflik pada ketika ini, sama-samalah kita membantu dan juga mendoakan yang terbaik agar dipermudahkan urusan dan juga dapat mencari titik penyelesaian kepada isu ini. Ya, krisis kemanusiaan sekarang ini kalau kita ikuti bagaimana sekarang ini di kawasan Gaza tersebut, hospital mereka sudah tidak ada lagi bekalan elektrik kerana terputusnya kemasukan minyak untuk menjana generator tersebut. Jadi persoalan sekarang bagaimana kan pesakit-pesakit berada di hospital sekarang ini, ribuan rakyat yang di Gaza terjejas disebabkan oleh pengeboman daripada rejim Zionis yang kita saksikan begitu dahsyat sekali. Jadi sama-sama kita doakan tabung ini boleh membantu sekurang-kurangnya untuk menyampaikan ataupun menyalurkan bentuk-bentuk bantuan seperti makanan ataupun barangan asas. Sebab sekarang ni dah bulan 10 kan, tak lama lagi bulan 11, bulan 12 dah masuk musim sejuk. Jadi situasi ini akan memburukkan lagi ataupun menjejaskan keadaan mereka yang berada di sana. Okey, konflik ini sebenarnya diikutkan semakin runcing apabila melibatkan negara-negara jiran. Jadi kita harapkan agar ada suara-suara di peringkat antarabangsa yang akan menghasilkan dan juga membawa terjemahan bagi penyelesaian di meja bulat bagi kawasan yang bergolak tersebut. Dan seterusnya kita berikan juga tumpuan tahniah diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana
Perdana Menteri Malaysia apabila disenaraikan antara 50 pemimpin dan ahli politik Islam paling berpengaruh di dunia. Menduduki tangga ke-11, melonjak berbanding tangga ke-22 pada tahun 2022. Ini bersandarkan kepada edisi terbaru The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslim 2024. Dan untuk kategori sama, Raja Arab Saudi Raja Salman Abdul Aziz Al Saud menduduki tangga pertama dan juga Syed Muhammad Nakib Al-Atas dinobat sebagai Man of the Year. Jadi itu antara perkongsiannya. Okey, ini berita panas ni berkenaan dengan pengantungan operasi My Airline yang disifatkan tidak bertanggungjawab oleh Menteri Pengangkutan Anthony Loke Suffolk. Sebanyak 125,000 penumpang terjejas dan untuk pengetahuan anda semua, pihak kementerian juga mengakui terkejut dengan keputusan yang dibuat oleh syarikat My Airline ini dan menyifatkannya sebagai tidak bertanggungjawab setelah melalui beberapa semakan, kata Datuk Seri Saripudin Kasim sebagai pengerusi eksekutif MAVCOM juga tidak diberi sebarang maklumat oleh My Airline sehingga pada pagi tersebut apabila ini disahkan bahawa pergantungan bermula pada pukul 6 pagi. Nilai jualan tiket lebih 20 juta ringgit. Jadi diharapkan agar ada keadilan untuk mereka yang terjejas dalam isu ini. Dan sedikit juga sebelum kita berehat, esok adalah Hari Sukan Negara 2023 yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di pekarangan Istana Kehakiman Putrajaya bermula pada pukul 7.10 pagi. Kita akan bawakan secara langsung dari sana di Putrajaya. Jadi sama-sama kita memeriahkan Istana Kehakiman Putrajaya esok. Okey, baik. Itu perkembangan pada pagi ini yang kami sempat bawakan untuk anda. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ni. Ada banyak topik menarik kita akan bawa untuk anda.